Terima kasih rakan penyampai Suhaimi Muhammad di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak 4 buah sekolah di Pulau Pinang dipilih dalam program sekolah angkat oleh Jambatan Kedua Sdn Bhd JKSB. Pengarah urusannya, Datuk Insinyur Muhammad Asy'ari Alias berkata, program itu bagi memperkasakan pembentukan sasiah pelajar. Program yang dianjurkan buat kali kedua ini bakal berlangsung selama 3 tahun sehingga 2019. Menurut Datuk Insinyur Muhammad Asy'ari, program itu dapat mewujudkan kerjasama yang erat antara pihak sekolah dan JKSB. 5 sekolah tersebut adalah SK Permai Indah, SK Bayan Baru, SMK Batu Maung, SMK Jawi dan Sekolah Menengah Agama Al-Ahmadiyah Al-Ijtimaiyah. Kami dijadikan sebagai sekolah angkat kepada JKSB ni, banyaklah peluang yang telah diberi kepada kami, bantuan-bantuan yang dihulurkan kepada sekolah kami, sama ada dari sudut keuangan ataupun dari sudut tenaga daripada pihak JKSB sendiri. Saya amat bersyukur kerana Jabatan Kedua Sdn Bhd sudi menerima SK Permai Indah sebagai anak angkat. Selaku pentadbir sekolah ini, berbagai program yang telah dirancang dan pihak Jambatan Kedua sentiasa memberi kerjasama, membantu dalam bentuk keuangan dan juga aktiviti-aktiviti untuk anak-anak murid. Program tersebut sebagai tanggungjawab sosial korporat CSR pihak JKSB terhadap masyarakat. Permatang Pauh Fellowship Ride antara program yang bakal diadakan bagi mempromosi kawasan itu kepada orang luar. Para peserta akan mengayuh lebih 100 km mengelilingi Permatang Pauh di samping melawat tempat-tempat menarik yang menjadi tumpuan. Ketua UMNO bahagian Permatang Pauh, Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Said berkata, kira-kira 2,000 peserta terlibat dengan acara itu termasuk dari negara Singapura, Brunei, Thailand dan Indonesia. Program yang bakal berlangsung pada 5 Mei depan dijangka dirasmikan oleh Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin. Kita juga mempromosikan kelebihan yang ada di Permatang Pauh ini, seperti homestay, restoran-restoran yang terpilih untuk kita mempromosikan masyarakat Permatang Pauh ini di mata pengayuh-pengayuh basikal di seluruh negara ini. Bahawa Permatang Pauh ini adalah sebuah kawasan yang sangat cantik, mempunyai lokasi-lokasi menarik untuk dilawati. Terdahulu, beliau menyempurnakan majlis prapelancaran bagi 3 program termasuk acara pertandingan Bina Badan dan Himpunan Motosikal SYM peringkat antarabangsa. Acara itu turut akan diadakan pada April dan Mei ini. Kesemua program anjuran UMNO bahagian Permatang Pauh dengan kerjasama beberapa agensi lain turut akan diselitkan dengan pelbagai aktiviti termasuk cabutan bertuah. Masyarakat Islam Kemboja kebanyakan terdiri daripada berketurunan Melayu Champa menghuni negara berkenaan sejak sekian lama. Akibat pergolakan, perang saudara, penjajahan dan ketidakstabilan politik menyebabkan ramai dalam kalangan mereka menjadi pelarian ke negara lain termasuk Malaysia. Setelah hampir 4 dekad sejak dari tahun 1975, populasi masyarakat Islam Kemboja kini meningkat daripada 150,000 kepada 500,000 dari keseluruhan 15 juta rakyat Kemboja. Namun mereka masih berada pada tahap kemiskinan dan ekonomi yang rendah selain jauh ketinggalan dalam bidang pendidikan. Universiti Teknologi Mara UiTM Pulau Pinang sekali lagi menganjurkan Operasi Imat Masyarakat OPKIM Kemboja 5.0 selama 1 minggu di negara berkenaan di Kampung Pampotiin, Tong Kong Mum, Kemboja, kira-kira 150 km dari pusat bandar Phnom Penh. Antara aktiviti disusun pemeriksaan kesihatan, sukaneka kanak-kanak, kenduri rakyat dan gotong royong serta bantuan pakaian dan makanan kepada lebih 400 keluarga. Apapun kami mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak di Pulau Pinang khususnya kerana dapat memberi sumbangan berbentuk wang ringgit, material untuk sama-sama disumbangkan di Kamboja ini. Untuk bantuan ni saya minta bantu dari segi kalau belajar untuk peralatan belajar dengan makanan diorang. Saya sunaklah macam orang luar mai duduk masuk mari dalam kampung saya ni.
Ya, masal orang tua sini pun dia banyak orang tak sihat. Lepas tu ada orang mai tolong macam ni sejak sunok lah. Ya, terima kasih masal kerajaan Malaysia lah. Boleh mai tolong orang Kamboja ni. Ya, saya rasa berminat lah nak join sebab negara Kemboja ni bukan satu negara yang mampu lah bagi saya. Tapi dengan adanya ni program macam ni, kami dapat membantu lah sikit sebanyak. Kami akan memberi edaran dari segi alat tulis untuk orang lukis-lukis semua, bagi orang rasa seronok lah. Kita tak nak orang punya suasana tu lagi bosan. Misi Opkim 5.0 UiTM ini disertai 51 sukarelawan dengan membawa 105 kotak bantuan peralatan pakaian harian, kelengkapan ibadat, ubat-ubatan dan alat tulis untuk agihan kepada penduduk. Dalam pada itu, melalui kunjungan hormat rombongan Opkim 5.0 UiTM ke Rumah Mufti Kerajaan Kemboja, merangkap Presiden Majlis Tertinggi Hal Ehwal Islam Kemboja, Tuan Haji Kamaluddin Yusof, membuka lembaran baru ke arah kerjasama yang lebih serius. Yakin dengan kemampuan Opkim UiTM sebelum ini, beliau berharap wujud satu kerjasama yang berterusan ke arah pembangunan masyarakat Islam Kemboja berbanding bantuan berkala seperti sebelum ini. Katanya nasib masyarakat Islam Kemboja perlu diubah terutama dengan menguasai ilmu pendidikan, pengurusan, sains dan teknologi serta peluang sebagai pemain industri di negara tersebut. Tapi masalah yang susah dan yang gagal di sini yang maknanya tak boleh dimulakan dengan cepat ialah dalam masalah pendidikan. Disebabkan ekonomi untuk kami di sini ialah tak cukup ataupun boleh dikata kurang, dan bahan-bahan ekonomi macam syarikat ke ataupun tanah wakaf, barang-barang wakaf jadi tak ada, mana kosong saja. Masyarakat Islam Kemboja kini menjara kehidupan dengan menjalankan kegiatan pertanian, nelayan dan perniagaan kecil-kecilan. Peluang perniagaan terbuka luas kepada penduduk Islam Kemboja untuk meneroka sektor makanan dan minuman, memandangkan kesukaran mendapatkan produk halal di pasaran. Namun mereka perlu diberi bantuan kemahiran serta ilmu perniagaan dari Malaysia yang terbukti berjaya hari ini. Ke arah itu, UiTM Pulau Pinang sebagai permulaan bersetuju menghantar 30 pelajar serta pensyarah perintis bagi menjalankan latihan perniagaan khusus bagi membantu masyarakat Islam di sana. Pada dasarnya kami bersetuju dan kami telah nampak cara nak mengadakan kerjasama ini, mana kita akan hantar pelajar-pelajar dan juga pensyarah-pensyarah untuk membangunkan industri kecil dan sederhana. Hadir sama dalam kunjungan tersebut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Dua, Muhammad Yusof Muhammad Nur. Laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Pulau Mutiara hari ini. Kembali ke Angkasa Puri. Salam hormat.